Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang telah pun berada di hadapan gadget-gadget masing-masing untuk sama-sama kita mendengar perkongsian ilmu khususnya teknikal bahagian elite wave, di mana setiap minggu hari Isnin kita akan bersama dengan Dr. Forex kita. So alhamdulillah, juga malam ni kita dapat sekali lagi anda boleh bertanyakan apa saja, dan saya nak ingatkan sekiranya anda, akaun anda di luar sana yang mempunyai masalah perlu khidmat nasihat daripada cikgu, anda boleh kemukakanlah, beritahu kat Boboy, nanti insyaAllah kalau nak rahsiakan, kita rahsiakan nombor akaun ataupun nama. Just kita akan cuba, bukan kita, doktor kita akan cuba merawat akaun-akaun yang bermasalah. Sebab ia penting, bila kita silap, kita dapat belajar tentang macam mana kita nak counter balik kesilapan kita, untuk kita menjadi lebih bijak, lebih alert. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita bertemu lagi, dan seperti biasa jangan lupa channel YouTube CTC FM. Segmen-segmen yang lepas anda boleh ikuti daripada segmen yang pertama sampailah ke sekarang ini, segmen yang ke-43. Baik, sambil-sambil itu suka saya ingatkan, Lembah Kelang khususnya telah menjadi zon yang sangat-sangat dikenali di Malaysia ni, dengan jangkitan yang terbanyak. Okay, so sama-sama kita risau, sama-sama kita khawatirkan. Ya, banyak tak? Saya berjaya. Saya berjaya tak ada kes. Tak ada kes Tak ada. Okey lah, Alhamdulillah. Cuma di lain-lain tempat lah. Okey, baik, setakat ni dan kita minta lah, tak adalah, supaya tak kena kurung sehari jadi masalah pula. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bertemu untuk perkongsian ilmu yang sangat menarik. So sebelum kita bermula, share banyak-banyak, share kepada rakan-rakan supaya rakan-rakan tidak terlepas segmen yang menarik ini, khususnya yang meminati technical elite wave. Okey, dia sebenarnya dalam elite wave ni dia ada banyak. So untuk hari ini episod ke-43, Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonem, 23 November 2020. Dan juga kalau ada apa-apa kemuskilan, boleh bertanyakan soalan, tak ada masalah. Kalau audio dan juga visual agak kurang memuaskan, juga boleh komen dekat ruangan. Okey, saya nak sapa dulu rakan-rakan yang berada di ruangan komen. Azwan Sanusi, salam chip, buat air jap. Mana yang nak buat air, boleh buat air sebelum kita bermula. Muhammad Nur Abdullah, salam cikgu. Muhammad Ilham, salam Abang Wan dan Doktor. Abang Wan tu yang menjadi kemuskilan saya pula tu. Okey, Assalamualaikum Pak Su dan juga Cikgu Nonem daripada Reza Zaidi. Nazrul Izri, salam Pak Su dan juga Doktor. Fitri Hakim, salam Doktor dan juga Pak Su. Assalamualaikum Cikgu. Firdaus, Allah sedap nama. Assalamualaikum Doktor dan juga DJ Pak Su. Zulkarnain, salam Dok dan juga DJ Pak Su. Khairul Yuskan, salam DJ Pak Su dan juga Dok, sihat Sihat wafiat. Alhamdulillah. Zulkifli Muhammad, Assalamualaikum Cikgu dan juga Pak Su. Khairul Yus pun ada. Gol bosku, gol tu. Dan juga Boboy di balik takbir. Thank you Zulkarnain. Okey, Muhammad Ruhaifi FX, Assalamualaikum Doktor dan juga Pak Su. Faizal Yaakob berada di sini. Muhammad Syakiman pun ada. Nick Muhammad Syakiman, tolong tengok EU insyaAllah, EN boleh. Salam DJ Pak Su dan juga Dr. Forex serta Boboy daripada Cikgu Effendi. Betul ke dah sekarang Cikgu Effendi dah bermastatin ke utara, balik kampung ke? Okey, tolong jawab sikit. Dan juga Kesatria Faris, Assalamualaikum Doktor, Pak Su dan juga Boboy. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua dan juga DJ Pak Su. Baik, Muhammad Firdaus. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, wujudnya CTC.fm ni anda boleh bertanya apa-apa dekat wall kami sebenarnya. Ramai otak-otak, ramai trader-trader lama yang boleh memberikan nasihat. Tidak sewenang-wenangnya anda melabur di mana-mana tempat
yang membawa mudarat. Okey. So yang busuknya nanti nama pedagang-pedagang mata forex yang pure, yang tulen, yang betul, yang trade sendiri. Sebenarnya kalau sebut saja pasal forex ni, ianya lebih kepada trade sendiri. Okey, dia tak ada jalan mudah. So saya bercakap tu berpesan kepada anda. Tapi alhamdulillah dah ada juga yang bertanya. Kadang-kadang pertanyaan tu sampai saya sendiri tak boleh jawab, saya refer dekat hotel-hotel lama lah. Okey. So jangan malu-malulah bertanya kan, apa tu forex. Kalau orang minta melabur, ada iklan apa-apa, jangan cepat terpedaya. Baik cikgu, Assalamualaikum cikgu, sihat cikgu? Waalaikumsalam Pak Su dan juga Boy CTC. Apa khabar? Baik boy. Cap jempol aja. Suara tak ada. Baik, alhamdulillah. Cikgu macam mana bila PKPB yang mengambil masa yang lama, pergerakan cikgu punya team, adakah cikgu masih macam biasa ataupun berkumpul dengan orang melalui Zoom in ataupun Skype ke macam mana? Sikitlah kita sebelum kita mula. Okey, kalau berkaitan dengan saya punya group team WTC lah, Wave Trader Club, masih okey sebab mostly communication kami melalui group Telegram. Good. Okay. So kecuali ada setengah plan kami yang terpaksa di postpone kan. Sebab apa? Sebab PKP. Betul. Sebab macam ada pertengahan tiba-tiba PKP datang bulan berapa? Bulan 10 kot. 10. Kan? Ada kelas-kelas PC secara face to face kami terpaksa dibatalkan. Allah. Sebab ada yang student nak datang daripada Johor, Ipoh semua. So perjalanan mereka memerlukan surat. So agak sukar untuk sampai ke sini. Saya takut nanti sampai dah kena U-turn. So baik kita postpone ke tarikh yang selepas PKP lah. Tapi alhamdulillah dalam grup WTC pun ada cikgu-cikgu lain membantu selain pada saya untuk sentiasa bagi input ataupun knowledge, termasuk juga signal untuk masuk dalam market. Okey. Baik, alhamdulillah, teruskan cikgu. Teruskan memberi khidmat kepada rakan-rakan kita di luar sana supaya mereka sedar apa itu dagangan mata wang asing. Tak kisahlah. Ya, mungkin banyak cikgu di luar sana dengan cara yang berbeza. Okey, Faris, boleh sekejap lagi kita akan cuba tengok mana pair yang cikgu dah tanda untuk kita sama-sama dengarkan. Okey, Haikal, Humairah, kirim salam dekat Joe Kedah Pak Cu. Astaghfirullah. Jalan macam mana dia kat dalam tu? Kau ni pun satu juga. Muhammad Jamal, okey. Zulfadli, terima kasih. Salam Dr. Forex dan juga Pak Su, Asmawi Awi. Okey, share benda yang baik ni untuk rakan-rakan kita yang lain. Cikgu, kalau boleh kita mulakan tanpa buang masa, sebabnya kebiasaannya mesti tak cukup masa. Cukup. Kan cukup. Okey, baik. Saya rasa saya serahkan dekat cikgu dan cikgu nak mulakan malam ini dengan malam ini kita mulakan dengan recap balik apa yang kita predict untuk last week punya counting lah berdasarkan Elliott Wave punya method. Okay. So saya akan buka balik CTC last week punya episod 42 rasanya. Okay, sesiapa yang terlepas, you all boleh layari di YouTube, search je CTC FM. Boleh masuk dalam tu, ada banyak segmen-segmen daripada segmen saya, segmen Dr. Forex, bicara teknikal, dengan Cikgu Haslan, lepas tu bicara fundamental dengan Cikgu Yun. So dalam tu banyak knowledge yang boleh membantu, yang manfaat kepada para trader semua. Sangat membantu. Dan sekiranya ada yang terdetik nak dengar cerita kisah-kisah suka duka kehidupan trader, boleh cari Inilah Ceritaku. Segmen Inilah Ceritaku. Betul. So tanpa membuang masa lagi, kita recap sedikit analisis tentang pair dan juga goal bagi last week punya prediction lah. Okay. So sebelum ini untuk goal Ini untuk goal. Ini goal, kalau kita tengok sekarang, kita buka sekejap goal di mana goal.
Okey, ini chart semasa di gold. So kita tengok yang last week punya Isnin Isnin berapa bulan? Lepas tu 16 16. Okey, so 16 sini kita boleh nampak ini antara prediction yang saya jangka kan. Dia turun, lepas tu dia naik, lepas tu dia turun balik. Kan? Betul. So ini possibility maksimum dia boleh pergi dalam zon kotak ini. Purple lah. Purple. Okay, ketika tu 18 87. Kita tengok lagi. Okay. So kalau tengok sekarang gold berbentuk macam ni. So nampak tak perubahan ataupun sedikit persamaan dengan analisis yang saya jangkakan lah. Okay. So kalau gold dah buat macam ni, ini maksudnya possibility ini adalah flat pun ada. Flat bermaksud dia boleh pergi ke C sini yang saya tanda kan. Ini alang-alang Pak Su, saya terus conclude kan untuk this week punya analisis. Okay? Boleh. Maknanya kita kita sambungkan terus daripada minggu lepas bawa ke minggu ni. Cantik lah. Okay. So kalau minggu lepas kita jangkakan A, B, C dia ada turun lagi. Baik. So minggu ni kalau kita tengok ini A, B, C kan. Kita tengok sini dia ada A, B, C, lepas tu dia turun, lepas tu dia start nak naik balik. Okay. So kalau perasan sini ada dua, satu warna merah, satu warna hijau. Okay. First kali saya nak nyatakan kat sini, ini bentuk possibility, ini bentuk flat. Okay. Itu yang pertama. ABC. Okay, ABC. Lepas tu dia naik satu lagi ABC. So mungkin sampai kat sini C, ataupun dia pergi sampai ini B dah kat sini. So ini stop loss ni, ini menjadi key level di mana selain daripada apa yang saya nyatakan ni flat, dia boleh jadi ABC yang kemudian ni turun adalah 1, 2 untuk wave C besar yang berwarna merah ini. Okay, so kena beware di mana ini C merah ini turun sampai dalam zon kotak ni. Kita tengok ni, ini kemungkinan tak ada. Dia akan jadi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah ABC. So still dia menaik juga. Ini saya tandakan ini kotak possibility di mana price akan turning. So sekarang ni dia dah sampai dalam kotak ni. So kalau dia dah sampai, dia ada rejection, okay, dalam bentuk 3 wave. Sekarang ni 3 wave. So sekarang ni mungkin dia naik masuk kotak ni, ataupun dia dah tak boleh break 1879. Kalau dia break 1879, jangan risau, dia masih ada dalam kotak ni, tak ada masalah. Ini key level yang sebenar 1900. Okay. Untuk membatalkan kiraan 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, ini B. Okay, ini C. Zone saya rasa dia boleh pergi. Okay, dalam zone ni mungkin kalau dia dah buat macam ni, ini jangan jadi first entry lah kotak ni. Okay. Kita sekejap saya tarik. Okay, saya renung sekejap jarak dia. Okay, sini macam ni. Renung. Okay, so dia boleh jadi macam ni. Okay. Dia boleh jadi macam ni. Lepas tu dia tak break A ni. Okay. So maksudnya still, kalau bentuk flat dia akan turun. Kalau dia berbentuk 1, 2, dia akan turun juga. So level ni, kalau katakan yang jenis jenis lot besar tu, stop loss dekat sini. Kalau jenis nak swing tu, okay, ini kalau flat dia lebih kurang sama rata, dia sama tinggi 1899 ni. So kalau cecah 1899 pun, okay, dia cecah 1899 ni pun, itu bukan isu menunjukkan terbatalnya movement ke bawah.
kan, dia masih boleh turun ke bawah sebab dia berbentuk flat. So bahaya saya untuk gold ni turun. Masih sell. Masih sell. Nak buy tu saya tak bagi. Tengok sekarang ni tiba-tiba gold turun. Ya. So berhati-hatilah kawan-kawan mana yang untuk buy. Sebab ini walaupun di H1 tapi kiraan berdasarkan counting yang lebih besar. So kalau tanya saya mana yang saya bias kan, dua-dua tu menjadi persoalan. Sebab sekarang ni pun dia dah kena zone kotak ni. Sama ada kalau dia break ni, ini memang dia boleh turun ke bawah lah. Lepas tu lagi sikit lagi ni 18.50 ni dengan satu lagi ni 18.52. Tu bias saya kalau tanya gold, major trend masih ke bawah dan saya tak galakkan di smaller degree, di time frame yang lebih kecil kita nak cuba scalp buy semua, saya tak galakkan. Sebab kalau macam electrician, dia sebaiknya kalau major trend dia sell, kita cuba cari di time frame yang kecil untuk sell. Umpama macam yang di contoh M5 tadi yang saya zone tadi ni kan, ni tempat ini tadi saya dah bawa naik ke atas kan Pak Su. Okey. Ni zone ni tadi. Zone ni memang menjadi penentu. So kalau dia tak break ni nanti, okey, masih ada peluang untuk kawan-kawan untuk masuk dalam zone kotak ni. Untuk sesiapa yang memang nak tunggu sell je kan, boleh tunggu sell. Kalau untuk buy, saya tak suggest lah. Tak galakkan. Dari sudut pandangan ataupun cara saya trade, saya tak suggest untuk masuk entry buy position. Even kalau sekarang ni, alah cikgu saya masuk, saya start stop loss bawah ni lah 60 pip kan, apa salah saya mau cuba? Sila kan, tak ada masalah. Tapi saya tak suggest lah. Kan. Okay, so ini maksimum dia boleh pergi. Okay, ini maksimum dia boleh pergi. Tapi bias saya memang sell. Okey, untuk berapa lama cikgu sell ni adakah untuk minggu ni? Kalau sekarang ni yang saya tandakan ni dah start impulsive wave, sekejap dia akan break ke bawah dan terus turun. Yang lama ni kalau kita tengok, ini start daripada 10 November kan, selepas diterjun ni 10 November sampai sekarang ni 10 hari, ini correction wave. So diturun ni, kalau betul impulsive wave dah start, less than 10 days. Less than 10 days. Kalau betul. Tak ada apa-apa sentimen ganggu lah. Betul. Okey, baik. Itu nak kena tahu juga. Saya pun nak tahu juga kan berapa lama dia boleh pergi. Kalau mengikut kiraan wave, memang dalam jangkaan seminggu ke 10 hari. Kalau tu tak dia ada Junam tu. Junam dah tu. Oh, Junam, memang Junam. Okey, baik. Sekejap saya tengok ada yang bertanya pasal gold lebih dalam lagi tak. Sekejap. Gold. Okey, semua dia nak minta cikgu. Jadi rasanya dah selesai kot gold ni. Ke cikgu ada lagi penerangan sikit tentang gold? Untuk gold tak ada dah. So saya harap ramai yang jelas untuk gold ni tak ada dah. Cuba cari sell entry dah. Untuk cuba gold cari, ni. okey. Untuk gold ni. Itu nasihat daripada cikgu. Cuba cari. Janganlah sell sekarang kan. Oh, betul lah. Tadi kalau saya cerita mula-mula tadi, Jangan lurus sangat lah pula. Kalau saya cerita sell, you terus sell dah untung 100 pip kan. Betul. Tapi yang penting you masuk entry berdasarkan analisa you juga. Itu yang bagus. Okey, so kita pergi ke next analisis. So, kita tengok lepas gold ada lagi gold lagi yang minggu lepas yang minggu lepas punya analisis. Okey, gold. Masih gold. Okey, ini adalah EU. Okey, EU. Saya back sikit. EU Okey, EU. Baik, saya harapkan kepada Muhammad Ruhaifi Efek dan juga yang lain-lain yang meminta untuk cikgu melihat tentang EU. Okey, kita recap.
yang minggu lepas terus bawa ke minggu ni dan prediction untuk jangka hadapan. Okey. Okey, Silakan. goal dia dah buat new low tu. Memang kotak tadi mujarab lah. Maksudnya dia dah kena tadi kotak dia tadi Pak Su. Okey. Dia dah break. So kalau macam ni memang tadi saya cakap sell ini pun saya bayar sell juga, tak ada perubahan. So, Untuk EU bukan untuk gold tadi. Untuk gold. Sebab dia dah break semua ni. So ini Tu saya terkejut tu. macam saya cakap flat tadi, sama ada flat ataupun 1 2 dah start ke bawah. 1 2 3 4 5 kan. So ini possible, tengoklah impulsive wave ni sekejap je saya cakap. Silap masa 1 hari, 2 hari. So elak kan daripada buy. Sebab kalau nak masuk buy pun kotak ni tak jauh. Kan. Impulsif. Okey, bentuk dia macam ni Pak Su. Sekejap 200 speed kita tengah bercakap ni. Nampak? Kan tadi saya bercakap 1866. Sekarang 1846. 46. Okey. So memang siapa yang nak buy tu elakkanlah. Mungkin dia ada correction naik tapi Tapi dia mood turun lah, mood sell. Perbezaan dia naik tu tak sepantas dia turun. Kalau macam contoh macam sebelum ni kan, ini impulsif dia tengah ke bawah, memang kita jangka kan dia nak turun ke bawah pun daripada minggu-minggu yang lepas. So kenaikan dia tengok tak boleh pun naik sampai atas sebab ini adalah correction yang ABC semua ni kan. So ini pun kena play safe lah, terutama gold. Sekejap je mana kita tahu 400 pip 300 pip dia boleh turun. Okey, so kita sambung kepada EU. Baik. Laju lah gold punya turun EU. Okey, ini analisis last week. So kalau sesiapa ingat sebelum saya sebut pasal EU, saya cakap tentang dollar index. Ya, betul. Index. Okey, dollar index. So dollar index ini saya nyatakan ketika dalam ni ada nampak dollar index tak? Ini 32 minit. Awal sikit. Ada cikgu buka indeks minggu lepas. Sekejap Pak Su. Boleh, tak ada masalah. Kita ke depan sikit. Okey, ini. Okey. So waktu tu 9271 untuk dolar indeks ya. 9271. Saya jangkakan dia turun. Kan? Nampak ni, merah ni menunjukkan masih ada momentum untuk dia turun. So 9271 kawasan sini. Last week. Tak 16 kan? Pak Su kan? Okey. Dia turun, nampak dia turun. Okey. So maksudnya kat sini, kalau dolar indeks melemah, apa akan berlaku sebaliknya kepada mata wang yang base pairnya dengan dolar? Contohnya euro dolar, EU, GU, AU. Okey, dan mana-mana pair dengan pair USD lah. Okey, so kita tengok ke sini. EU tadi saya dah nyatakan tadi 32. Saya 34 pun boleh lah. Okey, ini time frame yang besar. Ini 4 hours. Sekejap, saya tengok ada lagi yang kecil lagi ke. Okey, ini EU. Kalau kita tengok ini maksudnya, kalau yang warna biru ni, ini maksudnya ini major trend dia ke atas. Okay. So yang kotak ni, ini zone entry untuk buy position lah. Maksudnya kita tunggu buy dip. Kita tak sell guys. Kita takut untuk sell sebab kita nak follow major trend. So apa yang berlaku dekat EU, okay, nampak sikit lagi nak masuk, tak kena 15 pip Pak Su. Kan? Okay, lepas tu dia naik. So maksudnya dekat sini
prediction kita kadang-kadang boleh membantu, even kita tak masuk market pun, sebab dia boleh mengelakkan kita daripada sell EU ni. Contohnya kita target nak turun jauh kan, naik kita sell, naik sell. Sebab sekarang ni kita tak tahu dia boleh naik sejauh mana dan diturun sejauh mana. Tapi dengan yield wave ni, dengan gambaran yang besar, kita contoh tengok macam ni lah. Okey, ini mungkin apa yang saya tandakan, ini A, B, C, ataupun ini mungkin last ini wave 4, ini wave 5 boleh naik lagi kalau berdasarkan dollar index punya potential nak turun tu masih jauh. Tapi kalau kita tengok betul-betul, ini dollar index ni, okey, kalau tanya saya, okey, dia dah boleh buat macam ni. Sebelum ni saya jangka macam ni, 3, 4, 5, possibility dia dah ada macam ni pun dah boleh. So mungkin dia ada final leg down ke bawah, final. Ataupun tadi worst case, tadi dia buat macam sebelum ni, okey, macam tu. So maksudnya ada sedikit lagi momentum untuk turun bagi pair, bagi index USD, dollar index. Okay, so kalau kita tengok dekat EU tadi, EU, GU semua sama, Paksu, semua sama. So maksudnya kita cari buy entry. Ini sikit lagi tak kena ni kan. So buy, turun je ada retracement buy, turun je ada buy. Saya jangka kan mula-mula ABC kat sini, punya dia buat kat sini kan, ABC kat sini. So kotak ni tak kena, masih hari Isnin tempoh hari lah. Okay, hanya 15 pip saja kita dah miss. Dan kenaikan dia, tengok sekarang ni dah naik banyak juga kan Pak Su? Banyak tu. Okay, so itulah Elliott wave, di mana even kita tak berpandu kan support resistance semua, kita hanya berpandu kan naked chart dah lebih kurang ni kan. Tapi naked chart yang lebih bagi, kalau tanya saya, lagi awesome. Sebab apa awesome? Sebab benda ni level event di mana kita masukkan angka-angka sendiri, walaupun sedikit menyukarkan kepada trader mana yang masih baru, okey, tapi mana yang dah mahir, dia rasa macam satu kepuasan. Sebab analisis dia berjaya dan dia dapat predict future punya market berdasarkan analisis yang dia buat menggunakan Elliott wave counting. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh mengelakkan dia buat silly mistake. Contohnya saya nak sell kan, tapi bila dia nampak momentum di time frame yang besar, at least daily, okay, dia nampak dia nak naik lagi ni, so tak naklah sell kan, tak naklah sell. Sama juga contoh gold lagi. Gold ni menarik perhatian saya sebab turun kan. Tengok sekali lagi Pak Su, Dunam banyak ni. Saya baru cakap, kalau impulsif dia buat sekejap je Pak Su. Betul lah. Sebab tu di Elliottian ni ada yang berbagai-bagai jenis trader. Ada yang suka scalp, nampak je mentang-mentang dah kita dah boleh baca market di time frame yang kecil, tapi kita abaikan di time frame yang besar, membuatkan kita, ini nak naik ni, buy dulu kan. Even dia lawan major trend, ada yang macam tu. Saya, kalau saya punya style, saya tak berani nak lawan. Okay, saya stick kepada plan saya hanya sell. Kalau macam ni lah, tadi siapa yang buy tadi tak dengar cakap kan, cakap jangan buy kan Pak Su, ini dah turun 300 pip dah. Saya cakap jangan, saya tak nasihatkan untuk buy. Kalau datang impulsif macam ni lah, ini boleh nampak jelas kan, sebatang impulsif, sehari 2 hari settle. Okay, so kita berbalik kepada Pak Su, ada sell ke? Apa dia? Ada sell ke? Tak.
Okey, ingatkan ada sell. Okey, so kita kembali kepada tadi EU dah. Kita tengok lagi pair EU dah. EU dah tadi. EN cikgu ada buat kiraan tak? Dan Nazrul pair apa ya? EN New Zealand. Rasanya tak ada, tapi EA ada, tak apa, nanti kita boleh tengok. Boleh. Sabar Nazrul, Izri, sabar. Saya tengok alam bawah ke bawah. JPY. Okey. Tentang JPY. Ini JBP JPY. Okey. DJ. Okey. Kalau tengok pattern macam ni, kalau siapa yang selalu tengok saya punya analisis dah tahu dah apa yang kita perlu buat. Okey, tengok macam ni je. Ini maksudnya yang warna hijau ni saya jangkakan dia turun and then dia naik. Kan? Okey. Turun, naik. So maksudnya kita fokus pada buy. So kita tengok apa jadi dengan DJ. Okey. Tengok apa jadi pada DJ. Dia turun, dia naik. Lepas tu sama kan? Turun, naik. Break ni nampak ni. Break ke bawah untuk final wave C ataupun saya boleh kategorikan ini Y dalam ni, sebab dalam ni ada ABCX, ABC semua ni. Ini correction. So tengok apa yang berlaku kepada market. So macam mana saya nak dapat, macam mana dengan menggunakan Elliott Wave ni kita boleh predict dia nak pergi mana selepas itu. Ada setengah teknik ataupun trader ini dah break, bias dia break turun bawah lah, Pak Su, betul tak? Okey, betul. Kan, dah break, bias dia ke bawah. Ini boleh dah katakan fake out lah, breakout yang menipu lah kiranya ni. Fake kan? Turun, naik. Ini kuat ni. Kan, kena trend line di time frame yang kecil, turun lagi. Yang kali ketiga dia terus break, naik. Dekat atas ni pun dia langgar juga. Okey. So saya nak cerita pun susah. Sebab apa? First kali kena ada kefahaman basic Elliott Wave. Okey, dan mungkin nanti ramai yang tak faham tentang market structure. Mungkin nanti saya boleh ceritakan tentang teori Dow Jones. Wow. Teori Dow Jones ni sebenarnya dijumpai pada tahun 1920-an, Pak Su. Saya selalu selama ni saya cerita pasal Elliott Wave kan. Yalah, 30-an. Yang ni 20-an lagi lama. Ini 1920-an ataupun 1911-an jugalah. Yang tu 1830. Bukan, Elliott Wave 1930-an. Ini dalam 10 tahun atau 15 tahun awal daripada Elliott Wave. So maksudnya Elliott Wave tu juga menggunakan konsep Dow Jones. Okey, teori Dow Jones. Tapi Elliott Wave ni lagi advance sebab kita masukkan numbers. Ya. Dow Jones tu, kalau tanya saya kenapa saya pilih Elliott Wave berbanding Dow Jones, sebab dalam Dow Jones tu 1920-an tu lebih kurang tak berapa complete. Masuk Elliott Wave ni dia mengcompletekan Dow Jones punya market structure. Bagi saya lah, itu pandangan saya. Sebab bila saya ada numbers ni, saya boleh jangkakan dia boleh pergi sampai mana. Okay, Dow Jones hanya menggunakan teori higher high, higher low, lower high, lower low sahaja. Tapi kalau dalam Elliott Wave dia ada 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Okey, Pak Su, jelas tak? Jelas. So kat sini kalau kita tengok, ini JJ yang saya jangkakan, turun naik. Sekejap. Okey. So ini di hijau ni di time frame. Okey, 4 hours. So maksudnya kat sini, kalau contoh saya nak masuk kan, ini saya bias buy lah untuk JJ ni. Baik. Kalau saya nak masuk, saya tunggu dia retrace dahulu. Mungkin sampai ke ini tadi kan. Dia dah break ni, kalau kita nampak kat situ. Mungkin kat sini saya akan cari untuk buy entry untuk JJ. Okay.
Dan stop lossnya jap saya tengok. Okey, saya besarkan. Ini boleh dikatakan di M5 lah. Saya besarkan tapi di menggunakan CS 1 hour. Saya besarkan stop loss. Mungkin saya boleh letak sini lah 137 ni. Okey, so tunggu dia turun. Mungkin kita boleh masuk di sini lepas tu. Okey, ini ambil simple. Ambil gini je, senang, simple, paling simple. Katakan sebelum ni naik tu, ini simple teknik di mana elite wave dengan Fibo kita entry di zone kotak ni berdasarkan Fibonacci retracement. Okey, 05, 06, 0.786. Okey, kawasan ni kalau nak buy. And then kalau dia ada 3 wave down, lagi kita confident di mana itu membuktikan bentuk ABC correction. Okey, kita kena tunggu dulu ABC ni ada tak. Ataupun kalau dia buat ABC tak sampai C ni pun mungkin kita boleh masuk awal. Sebab tu seeloknya kita kena ada asas elite wave di mana sometimes kita tak perlu tunggu dalam kotak yang saya nyatakan kat sini. Sebab kat sini kita dah ada nampak bentuk 3 wave down. Okay, so kita pergi balik ke next pair. Sekejap cikgu, Fitri bertanya kan, kebetulan cikgu pun buka tentang kotak ni. Okay, kotak itu marking based on apa? Okay, ada banyak elemen yang saya gunakan dalam kotak tu. Salah satu yang paling senang macam saya sebutkan tadi, inilah Fibo tadi, Fibonacci retracement. Itu yang paling simple di mana level yang baru nak belajar memang senang. Guna yang tu saja kan. Okey Pak Su. Baik. So kita tengok EJ pula. EJ, apa jadi dengan EJ? Okey, so EJ dia bentuk macam ni. Okey, so saya tandakan macam ni. EJ pada minggu lepas, waktu tu ketika 12371, saya jangkakan dia boleh turun masuk zon kotak ni. Lepas tu dia naik 16. Okey, sikit 16 je Pak Su. Ya. Ni lah. Okey, di mana saya jangkakan dia turun masuk kotak dan alhamdulillah dia masuk dalam kotak. Lepas tu dia dah start naik. Dia turun lagi naik. So kalau macam ni, okey, saya bias kepada buy lah, buy. Sebab ini memang zone buy. Kalau kita nak tengok, ini sebenarnya kalau saya keluarkan, okey, nampak tak? Ini main major dia lah. B naik ke atas. Okay, so A kat sini possibility dah habis. So ini B pula, B besar ni. Ini bentuk ABC lah. Kita boleh consider kan A, B, C. So kalau dia dah masuk dalam kotak ni, memang jangkaan saya dia akan naik. Of course dia akan ambil masa. Kalau sini pun 9 November nak sampai sini 10 hari. So mungkin 10 hari juga baru dia sampai kat sini. So power tak kotak ni Pak Su? Itulah sebab dia. Dulu mula-mula saya pun, yalah, masa mula-mula dengan cikgu cakap, macam mana cikgu boleh kira kotak ni, lepas tu dia sampai pula tu kan. Sebab tu saya ada menggunakan teknik swing dan juga scalp. Di mana masuk kotak tu saya pum machine gun saya tembak. Naik saya close. Itu maksudnya saya scalp lah. Scalp of course lot saya besar sikit. Maknanya kiraan cikgu bila sampai je dekat target tu, cikgu punya keyakinan untuk kalau buy lah. Memang dah sampai lah tu. Betul. Okay. Kan. So korang faham tak ni? Faham kan? Dia kotak ni kotak, tak tahulah dia sekarang ni dia buat megah pula tentang EJ. Sebenarnya kotak ni ada banyak intipati dalam tu. Saya masuk. Okey. So saya boleh reveal tadi Fibonacci retracement tadi lah. Okay.
Okay. So bila masuk kotak ni, so mana-mana lah, sama ada you nak swing atau nak scalp. Tapi kalau nampak yang terus terang saya boleh cerita pasal kotak Elite Wave ni. Ini sebenarnya kita ada kawan-kawan saya panggil hentak zone. Masuk je you hentak, kan? Ada kawan-kawan yang jenis swing, dia untuk entry position. So dia masuk, dia hold lah, kan? So sebenarnya dia bergantung kepada individu. Macam saya amalkan dua-dua. Satu swing, satu saya masuk je. Saya tak ingat dunia, saya masuk. Kira saya punya entry tak adalah layer sangat. Cuma lot size tu saya besar, kan, sedikit. Maknanya cikgu tak entry banyak. Cuma satu tu dia punya amount tu besar. Betul. Itu je lah. Sebab bila saya entry banyak, serabut kepala nak close. At the end saya dah rugi $50, $60. Nak ambil masa nak lama close je. Sebab saya selalunya saya trade guna handphone. Betul lah, dia jadi payah sikit. Saya tak ada guna PC, script, close all semua saya tak ada kat handphone. Kalau ada boleh PM saya nak aplikasi tu. kan, bagi saya nak, saya boleh bayar. Okay. So dekat sini kalau macam ni, buyer saya dia menaik. So kalau buyer saya menaik, stop loss dia bawah ni. Okay. Jangka panjang ni pun naik cikgu. So untuk EJ ni elakkan sell. Kalau walaupun nampak tengah turun ni sekarang, elakkan sell lah. Sebab selagi 122.79 ni tak naik, tak dipecahkan, so saya bias untuk naik, terus buy lah. Okay. So untuk EJ, so alhamdulillah analisis EJ last week pun meletup. Okay. Ini berapa untung ni? Aduh, kita cakap pasal analisis ke untung? Tak boleh lah. Okay. Kita sambung Sambung. Okay, ini EG. Ini EG ni saya hanya buat analisis, saya tak monitor sangat sebab dia slow. Kalau kita boleh tengok juga EG. Okay, EG. Okay. So EG ni saya jangkakan dia naik sini, tak sampai lagi. Tak sampai kan, daripada 12 November 16 ni dia turun tak sampai lagi kat sini. So EG kat sini saya tanda, kan, ini bukan zone stop loss ni. Sekejap saya dah lupa. Saya ada beritahu, itu dekat GA rasanya. Okay. So kalau untuk EG ni, ini kalau kita tengok, ini dalam mode correction. Okay. Ni ada satu lagi saya letak. So saya jangkakan boleh turun sampai sini, kemudian boleh naik, kemudian boleh turun lagi. Okay. So maksudnya kat sini, kalau EG turun, GBP akan menguat lah. Okay. Sekarang ni pun GJ, GA, GU semua tengah menguat. Okay. Sekarang ni dia dah sampai W tu. Okay. Tak, ini boleh padam. Okay, padam. Mana yang tak nak, saya nak tanya satu soalan. Okay, silakan. Okay, sekarang ni cikgu dah dapat dia punya mapping. Okay, bila dia sampai saja baru cikgu sell. Macam tu. Sampai kat mana ni? Kotak tu lah. Ada 2 kotak tu, Pak Su. Yang atas. Kalau kat atas tu sampai saya sell lah. Bawah tu untuk buy lah. Jadi ada 2 okay, kalau sampai bawah tu boleh buy lah. Okay. Mana satu sekarang ni nak sampai dulu. So that's why kita menunggu 2 price tu. Mana satu dulu. Tapi sekarang ni saya rasa bawah ni dulu lah sampai. Okay. Sebab dia yang terdekat, dan kita nampak GBP pun tengah menguat sekarang. Betul. Kan. So ini pun dah settle. Sebab ini pun yang besarnya Pak Su turun lah, betul lah. Betul tak? So kita nak buy pun jaga-jaga dah sebab turun. Cantik. Okay, cikgu, AU jangan lupa. AU ada. Cikgu ada buat kiraan Kita tengok. Cantik. Ini EG. So ini yang saya ceritakan ni untuk analisis sekali. Okay. Kan? Okay, ini untuk GA. Okay, ini GA. GA ni menarik.
di mana GA ni menarik. Saya jangka kan, tengok zon kotak ni, ini zon untuk masuk. Sebab ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Baik. Dan possibility sekejap, saya forward kan. Okay. Okay. So kalau tengok sini, ini gambaran besarnya. Saya pergi ke 4 hours dulu. Okay, kat sini. Ini saya jangkakan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia tak pergi ke 5 ke bawah ni. So kalau dia tak pergi ke bawah ni, dia duduk ini ada dua. Sekali tengok ni saya rasa sanksi untuk masuk. Saya boleh nampak sanksi sebab sini dia dah buat 3, tapi dia tak break ke bawah 5. So kalau macam ni, okay, walaupun saya tanda kotak ni untuk last week, saya boleh naikkan dekat atas ni. Sebab apa? Sebab saya sanksi ini mungkin tak ada dah ni. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ini penentu, ini last penentu di mana, okey, kalau jap, saya tanda satu lagi sini. Kalau ini ABC, dia naik, ini adalah zon terakhir, dia boleh naik. Jap. Untuk sekarang okey. Okey basuh. Ini zon terakhir sebelum dia nak turun. Kalau dia break ke, okey, saya tanda. Kalau nak masuk juga stop loss kan, stop loss dia mesti ini jauh sangat. Saya ambil ke sini. Okey. So dekat sini maksudnya last week punya analisis saya jangkakan untuk buat 5 terus. Okey. Dia tak jadi. So masih ada possibility 1, 2, 3, ini 4, ini 5 dia turun ke bawah. Okey. Ini kotak ni jadi penentu. Tapi saya ada dua. Saya jangka ke sini boleh pergi, sini pun boleh pergi sekarang ni. So saya kena refer full analysis, di mana kalau saya full analysis saya akan tengok GA, GN, EA, EN, adakah semuanya sehala. So kita tengok EA. Okay, EA punya analisis. Okay, ini kita jangka kan dia boleh sampai ke sini. Sekarang ni dia tak naik lagi, tak sampai lagi. Kan Pak Su? Okay. So dia tak sampai lagi. Ini possible, ini wave 4 ni masih ada ni. So wave 4 ni tak habis lagi ni. Ni wave 4. Okay. So ini masih ada turun ke bawah. So ini tentang EA. So dekat EA, dolar Australia akan menguat. Kan? Australia kalau berdasarkan ni akan menguat. So kita tengok sebelum tu, kita tengok dulu kat AU sebelum kita decide dekat GA tadi. Ada AU last week, betul tak Pasu? Alamak, macam saya nak besarkan. AU. Itu GN. Okey, AU. Ada. Okey, AU. So kalau tengok AU dekat sini, ni saya jangka kan waktu ni 7306 7306 AU 16. Okey, 16. So kalau berdasarkan AU punya kiraan, okey, dengan apa yang saya cakap kat sini, dia boleh buat new high ni, maksudnya dia naik, lepas tu dia turun. Betul tak? So kita tengok kat sini memang dia naik sini, dia turun. Ini saya jangkakan dia naik. Even dia turun sekarang ni, ini saya bias untuk buy lagi Pak Su. Untuk
AU. Selagi dia tak break Baik. ni, selagi dia tak break trend line ni, saya masih bias dia boleh naik. Ini 1 2 3 current wave sekarang ni. Ini adalah 1 2 3 4 5. Mungkin dia akan membuat leading ke ending diagonal. Sekejap saya check dulu. Okay, so maksudnya macam ni. Ini mungkin ending diagonal. Ini wave 5 ni. Okay, mungkin dia buat macam ni. So ini 4. So mungkin dia sedikit lagi. So kalau dia kita tunggu dia break bawah ni, atas ni, maksudnya sini, okey, ini dah sekali, dua kali, tiga kali ni dia tak nak break, kena je dia turunkan pasu. So kita tunggu lagi, mungkin dia ada retest sekali lagi. Kalau dia terlajak sikit pun tak apa. Ini dia akan jadi macam ni lah. So maksudnya saya akan tarik ini kat sini. So ini pun bawah sikit, ini pun bawah sedikit. Ini untuk AUD. So kita tengok dollar index pula. Adakah dollar index ni dah puas turun, atau ada masih satu leg ke bawah lagi? Kan, sebab dia berhubung kait semuanya, Pak Su. Memang berhubung kait. Kan? Contoh sekarang kalau kita nampak dia ada masa gold dia ada kaitan dengan dollar index, ada masa tak ada kaitan. Itu pun kita kena aware juga. Kalau sekarang ni kita boleh nampak USD terutama di gold dia tengah kuat. Kalau kita tengok dekat AU tadi pun dia tengah kuat kan, dia turun. Kalau dekat AU tadi mana? Tak jumpa dah. Ada. Okey. Turun 80 pip juga. So bermaksud dollar index tengah menguat, dan kita tengok memang dia tengah kuat sekarang ni, dia menaik. Kalau dollar index menaik, maksudnya tengah kuat dah. So ini okay. So kalau ada final wave turun ke bawah nanti, itu mungkin sisa-sisa terakhir sebelum dollar index dia akan kembali kuat di 4 hours punya counting. Kalau di daily ni, okey ni nampak ni A, B, C kan, ini C dia turun ni. Kita tengok pun ini last. Okey, so kalau dia turun satu lagi, mana-mana yang ada entry menyangkakan USD akan kuat, okey, ini dah sampai mungkin point reversal dia sebelum dia ada buat kenaikan ke atas. Okey, mungkin. So kita kena selalu tengok wave, terutama menggunakan dollar index ni. Okey. Baik. Cantik. Okey, untuk minggu ni pair pilihan daripada cikgu kita nak kongsi, dan nanti kita akan imbas pada minggu hadapan. Pair yang menjadi pilihan cikgu. Okey. Pair tak ada. Sekejap, saya sikit lagi nak habiskan ada lagi tanda tu. Cantik. Okey, so EA ni okey, jangkakan ini masih ada last kali, at least dia break yang bawah ni. Okey, dia break 3 ni. Kalau dari sini, okey, dia turun ke bawah. Lepas tu baru dia bertenaga untuk naik balik. So kalau dia bertenaga untuk naik balik, ini semua saya dah padam. Okey, dah padam. Dia boleh pergi melebihi saya tanda kat sini. Ini 1 2 ni. Ini mungkin wave 2. 1
2. Sebab ini kalau gambaran yang besar ni, ini saya jangka kan AA ni masih jauh pergi turun ke bawah. So EG tadi pun dah siap kan. Dah ada buat kiraan untuk EG. So saya nampak GU tak ada dalam last week punya. Saya rasa macam ada GU. Saya Tak pun lupa nak tanda pula untuk last week punya ke, saya dah terlajak, tak apalah. So ini GU, di mana GU ni nampak warna hijau ni. Hijau ni bermaksud major trend dia, di mana kita jangkakan dia menaik. So kalau tengok 16 bulan, okey, 16 bulan minggu lepas memang kita jangkakan dia menaik. So selalunya saya akan follow major trend ni. Inilah di mana dia turun je, itu peluang untuk saya buy deep, bukan untuk saya sell. So selepas tu kalau kita menggunakan konsep yellow wave, okey, contoh kalau tak sampai kan, kita kena update. Ni contoh kat sini, B kat sini lah. So ini tak sampai, walaupun tak sampai tapi dia mengelakkan kita daripada sell sebab kita tunggu buy. So itu kena faham konsep yang saya amalkan. Walaupun saya jangka dia turun tapi kita tak sell sebab warna hijau ni naik. Sebab tu dengan kita faham konsep major trend ni, dia menyelamatkan kita daripada terjebak. Mungkin ada yang sell kat sini, mungkin ada sell dekat sini, dia naik ni mungkin kena stop loss dulu, and then baru dia turun balik kan. So membantu kita, di mana sebenarnya elliott wave ni lebih titik berat kan, kita follow trend. Buy deep tu follow trend lah, kita tunggu retracement. Sebab of course kalau macam saya tak akan masuk dekat atas ni 3307, saya akan tunggu di retrace dulu. Okey, 100 pip juga turun ni pasu kan. Okey, baru saya cari entry position buy. Okey, baik. Seronok tapi kalau saya nak minta pair pilihan cikgu pun dah tak sempat sekarang ni, dah tinggal 1 minit je. Pair pilihan tu antara banyak-banyak tu, GJ lah. GJ jadi pilihan saya. GJ GJ tadi saya dah beritahu dah. GJ macam mana. Okey, ini pun sebelum terlambat saya delete dulu semua ni, sebab tadi saya dah beritahu jangan buy, nanti kan rujukan minggu lepas nanti saya pun confuse kan. So kita delete semua ni dulu sebab memang dia dah buat impulsif turun ke bawah, dan memang kita tak bagi buy tadi kan Pak Su. betul Ke senyap Pak Su masuk sell? Tak. Tapi ada kawan kita yang dapatlah sikit, dia masuk sell. Dia kata dia dapat sikit. Berapa tadi dia kata? Okey lah, saya okey je. Sikit banyak tu 40 pip okey lah. Okey lah tu. 40 pip kita tak tahu dia 40 pip berapa pula dia punya kemasukan tu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian dan juga pencerahan daripada minggu lepas bawa ke minggu ni. Mungkin esok lain, kita tak tahu, minggu depan kan. So saya akan terus doakan semoga anda akan terus diberikan ilham untuk terus menguasai elliott wave ni. Jangan terlampau paksa, dia kena relax, tenang je, okey. Dan pastikan profit anda konsisten, bukan banyak, bukan sikit. Kalau banyak alhamdulillah, kalau sikit pun alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, esok jangan lupa kita ada bicara teknikal bersama dengan Cikgu Azman Hashim. So jangan lupa untuk ke YouTube channel kami CTC.FM, subscribe dan sekian dulu untuk malam ini. Saya Boboy dan juga Cikgu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.